Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya, sekali lagi kita dapat bertemu bagi meneruskan pengajian kita daripada kitab At-Tafsir Al-Jalalain, daripada surah Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. Sampai di situ semalam. Bi'izni rabbihim dengan makna bi'amri rabbihim. Bi'izni rabbihim dengan makna bi'amri rabbihim. Semalam kita menarik perhatian berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan bi'izni rabbihim. Dalam tafsirul Jalalain ditafsirkan dengan makna bi'amri rabbihim. Ada juga ulama yang mentafsirkan bi'izni rabbihim itu dengan makna bitaufiqi rabbihim. Bitaufiqi rabbihim. Cuba kita perhatikan apakah yang ditafsirkan oleh Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi pada ayat bi'izni rabbihim. Pada ayat bi'izni rabbihim. Kata Imam Ar-Razi, maksud daripada ayat ini adalah
seorang rasul tidak mungkin dan tidak boleh mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, melainkan dengan izin Tuhan mereka. Yang dimaksudkan dengan izin di sini, immal amru wa immal ilmu wa immal masyiatu wal khalqu. Kata Imam Razi, al-izin di sini kita sama ada kita boleh tafsirkan dengan makna amar, kemungkinan, ataupun izin itu maknanya ilmu, tahu, ataupun izin itu maknanya al-masyiatu wal khalqu. 3 ihtimal. Al-izin dengan makna amar, izin dengan makna tahu, ilm, biizni rabbihim ay biilmi rabbihim, ataupun izin itu dengan makna bimasyiati rabbihim wa khalqihi, biizni rabbihim, biamri rabbihim, atau biilmi rabbihim, atau bimasyiati rabbihim wa khalqihi. 3 ihtimal, 3 ihtimal, 3 kemungkinan yang ditafsirkan ayat ini. Kemudian bagi Imam Razi untuk mentafsirkan izin di sini dengan makna ilmu, dengan pengetahuan Tuhanmu. Kamu mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya dengan ilmu, dengan sifat ilmu yang ada pada Tuhanmu, maka kamu mengeluarkan mereka. Apa kata Imam Razi? Hamlul idhni ala al-ilmi muhal, lianna al-ilma yatba'u al-ma'lum ala ma huwa alayh. فالعلم بالخروج من الظلمات إلى النور تابع لذلك الخروج ويمتنع أن يقال إن حصول ذلك الخروج تابع للعلم بحصول ذلك الخروج. Ini ada kaitan dengan apa yang kita belajar dalam ilmu tauhid. Kita belajar dalam sifat 20, sifat ilmu Allah, kaunuhu ta'ala aliman, ataupun ilmuhu. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat ilmu. Ta'alluq bagi sifat ilmu bukanlah ta'thir, bukanlah mengeluarkan sesuatu daripada adam kepada wujud. Bukan, itu bukan ta'alluq sifat ilmu. Tetapi ta'alluq sifat ilmu adalah kasyaf. Kasyaf, menyingkap. Apa maksud satu orang dia mengetahui sesuatu perkara? Dia mengetahui sesuatu perkara iaitu perkara yang terlindung, tersingkap kepada dia. Ta'alluq bagi ilmu adalah kasyaf. Kasyaf maksudnya singkap. Kejahilan itu disingkap. Maka tidak tepat kalau kita tafsirkan biizni rabbihim ini dengan makna biilmi rabbihim. Kerana keluarnya manusia daripada zulumat kepada nur bukanlah natijah daripada ilmu Allah, bukanlah bertakluk dengannya ilmu Allah. Kata beliau, ini kaitan dengan pelajaran ta'alluq. Seperti mana saya sebut, Al-Imam Razi oleh kerana dia ulama mutakallimin, begitulah cara perbahasannya. Beliau mengatakan ilmu
adalah tabi', maklum adalah matbu'. Ilmu adalah tabi', maklum adalah matbu'. Apa maksud ilmu? Mengetahui sesuatu perkara berdasarkan maklumat yang sebenarnya. Mengetahui satu perkara berdasarkan maklumat sebenarnya. Maka keadaan kamu mengeluarkan manusia daripada gelap kepada cahaya ini bukanlah kesan daripada ilmu Allah. Bukan. Bukanlah disebabkan ilmu Allah. Ini perkara yang kita jelaskan semasa pelajaran tauhid. Mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala bahawasanya manusia itu akan mati dalam keadaan kufur, bukanlah maknanya pengetahuan itulah yang menyebabkan orang itu kufur. Kerana ta'alluq ilmu, sifat ilmu ta'alluqnya bukan memberi kesan. Itu adalah ta'alluq sifat qudrah. Itu adalah ta'alluq sifat iradah. Sifat iradah. Sifat iradah, apabila berkehendak Allah pada satu perkara, maka benda tu pasti akan berlaku. Tidak boleh takhalluf dipanggil. Tak boleh. Allah berkehendak dengan satu perkara, tapi perkara tu tak berlaku. Tak boleh. Tak mungkin. Sebab itu, antara perbahasan dalam ilmu tauhid, apakah perbezaan antara iradatullah dengan ridha Allah. Iradatullah dengan ridha Allah. Berkehendak Allah satu perkara dengan terjemahan daripada perkataan iradah. Redha Allah satu perkara, satu perkara yang berlainan. Di sisi kita Asy'ariyah, al-iradatu ghairu ridha, ataupun al-amru ghairu ridha. Amar bukanlah ridha. Amar tidak semestinya itulah redha. Iradah tidak semestinya redha. Diberi satu contoh. Allah beriradah bahawasanya Abu Lahab itu kafir, tetapi Allah tidak redha dia kafir. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah tidak redha bagi hambanya itu kafir, kufur. Perbahasan apakah beza iradah dengan ridha, ataupun apakah beza perintah dengan ridha, mengeluarkan kita daripada kekusutan yang terbelit di dalamnya oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah dia terbelit. Dia terbelit dengan perkara ini, maka cara dia nak keluarkan daripada perkara ini, maka mereka telah mengambil satu jalan. Mereka mengambil satu jalan, iaitu mengatakan bahawasanya Allah hanya mencipta perkara-perkara yang baik sahaja, tidak mencipta perkara-perkara yang buruk. Allah mencipta perkara-perkara yang baik sahaja, tidak mencipta perkara yang buruk. Itu nampak tak? Sebenarnya Mu'tazilah berakidah seperti ini. Menurut anggapan mereka, mereka nak keluar daripada kekusutan untuk faham bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat terpuji, dialah yang cipta perbuatan-perbuatan buruk. Seperti mana Allah yang cipta perbuatan solat, maka Allah juga yang mencipta perbuatan meninggalkan solat. Seperti mana Allah Ta'ala menciptakan nikah, Allah juga menciptakan perbuatan zina. Perbuatan zina itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagi mereka untuk keluar daripada kekusutan ini, maka akidah ini diambil. Akidah ini diambil. Tapi akidah mereka ini menjuruskan mereka kepada i'tiqad bahawasanya ada khalik selain Allah. Ada khalik selain Allah. Sebab yang mencipta perbuatan-perbuatan buruk ni makhluk itu sendiri. Jadi kalau makhluk yang mencipta perbuatan buruk, maka makhluk itu adalah pencipta selain daripada Allah. Sedangkan
yang mempunyai sifat Khaliq hanya satu yang tunggal, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Esa, wahdaniyah, keesaan Allah Taala, keesaan pada sifatnya, pada zatnya dan pada perbuatannya. Okey, maka daripada situ tidak sesuai, tidak betul bahkan untuk ditafsirkan biizni rabbihim ini dengan makna biilmi rabbihim. Kemudian kata beliau, yang lebih sesuai ditafsirkan di sini biizni rabbihim dengan makna apa? Bi masyiati rabbihim wa khalqihi. Nampak tak? Bi masyiati rabbihim wa khalqihi, dengan izin Tuhan mereka, dengan makna dengan kehendak dan juga dengan penciptaan Tuhan mereka. Maka ia menunjukkan bahawasanya satu orang rasul, dia tak boleh nak keluarkan manusia daripada gelap kepada cahaya, melainkan dengan kehendak Allah, dengan masyiatullah. Masyiatullah maka disusuli dengan khalqullah. Bila Allah berkehendak, maka dia diterbitkan dengan sifat af'al. Sifat af'al itu adalah sifat mencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia menunjukkan bahawasanya kalau Allah berkehendak, maka manusia akan gelap kepada cahaya. Kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka manusia tidak akan keluar daripada gelap dan cahaya. Sekaligus ini menjadi dalil bagi Asy'ariyah bahawasanya semua perkara adalah dicipta oleh Allah. Di situ istimbat yang ingin dikeluarkan oleh Al-Imam Ar-Razi berdasarkan istimbat ulama Asy'ariyah, mengatakan daripada ayat ini menjadi dalil kepada Asy'ariyah, rad kepada Mu'tazilah. Dalil kepada perkara apa? Perkara bahawasanya anna fi'lal 'abdi makhluqun lillah. Nampak tak? Kita pun sekali imbas spontan, kita tak nampak macam mana istidlal itu berlaku. Kita tak nampak bagaimana istidlal itu berlaku. Tetapi daripada pembacaan kitab Al-Imam Ar-Razi ini, maka nampak ayat ini pun boleh jadi dalil untuk rad Mu'tazilah yang mengatakan bukan semua perbuatan hamba itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan yang baik-baik sahaja yang dicipta oleh Allah. Adapun perbuatan yang buruk dicipta oleh makhluk itu sendiri. Tetapi ayat ini menunjukkan bahawasanya Nabi ni nak keluarkan manusia daripada gelap pun dengan kehendak Allah, dengan ciptaan dan kehendak Allah. Kalau Allah tak cipta, benda tu tak jadi. Bila benda tu tak jadi, maka manusia kekal dalam gelap. Dan kekal berada gelap. Keluar daripada gelap pun kehendak Allah, kekal dalam gelap pun kehendak Allah. Tapi kena bezakan masyiatullah dengan ridha Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Itu lain. Masyiah bukanlah ridha. Masyiatullah bukanlah apa? Bukanlah ridha. Begitu. Nampak tak? Kita akan jumpa pelbagai mewah kita Fakhruddin Ar-Razi ini dengan istimbat tentang akidah seumpama ini. Allahu Akbar. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد. Yubdalu min ila nur. Tengok matan Jalalain. Wa yubdalu min ila nuri ila siratil aziz al-ghalib al-hamid al-mahmud. Tengok dulu apa yang disebut oleh Al-Imam Ar-Razi, Al-Imam Al-Mahalli, pengarang Jalalain, bukan Imam Sayuti. I'rab dulu, tengok dulu i'rab. Dibadalkan daripada ilan nur, dibadalkan daripada ilan nur kepada siratil azizil hamid. Apa maksudnya? Ni terang dulu segi i'rab. Apa maksudnya? Ila siratil azizil hamid ni, i'rabnya adalah badal. Ila siratil azizil hamid, i'rabnya adalah badal. Mubdal minhu adalah ilan nur. Kita belajar apakah maksud badal. Badal ni adalah pada hukum mubdal minhu. Apa amil yang beramal pada badal, maka amil itu yang apa amil yang beramal pada mubdal minhu, makna yang ada pada amil tersebut, maka makna itu juga ada pada badal. Kalau sekadar ilmu nahu ila siratil azizil hamid, i'rabnya badal. Badal iaitu badalnya daripada syibih jumlah kepada syibih jumlah. Badal ni dia boleh badal jumlah kepada jumlah, mufrad kepada mufrad, syibih jumlah kepada syibih jumlah. Jar majrur ni syibih jumlah. Maka i'rabnya di sini ila siratil azizil hamid di'irabkan kepada badal. Maksudnya apa? Kalau tadi saya sebutkan amil kepada mubdal minhu itulah amil kepada badal, maka ayatnya akan jadi seperti ini: litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, ataupun litukhrijan nasa minadh-dhulumati ila siratil azizil hamid. Itu maksudnya. Amil kepada mubdal minhu itulah amil kepada badal. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ila nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, ataupun litukhrijan nasa minadh-dhulumati ila nuri ila siratil azizil hamid. Ila siratil azizil hamid. Al-Aziz ditafsirkan dengan makna Al-Ghalib. Al-Hamid ditafsirkan dengan makna Al-Mahmud. Al-Aziz kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam Hasyiah Kamalain pun ada, Al-Aziz ini adalah huwallazi yaghlibu wa la yughlabu. Aziz ini adalah orang yang menewaskan dan dia tidak boleh ditewaskan. Itu Al-Aziz. Alladhi yaghlibu wa la yughlabu. Al-Hamid man thabatat lahu sifatul hamdi minal ghairi wa illam yasdur hamdun minal ghairi fahuwa hamidun fi dhalika. Cantik, menarik. Hamid ini dalam tafsir Jalalain disebut Mahmud. Jadi bila pengarang Jalalain tafsirkan Hamid dengan makna Mahmud,
Apa kita faham? Apa kita faham? Beliau hamid itu dengan isim maf'ul. Dengan isim maf'ul. Hamid dengan isim maf'ul, iaitu menunjukkan bahawasanya fa'il kita belajar apa? Fa'il dengan makna maf'ul, seperti mana qatil dengan makna maqtul, hamid dengan makna mahmud. Hamid dengan makna mahmud. Tetapi Syekh Sya'rawi telah panjangkan lagi tafsirnya. Apa kata Syekh Sya'rawi? Hamid ini adalah man thabatat lahul hamdu minal ghairi wa illam yasdur hamdun minal ghairi fahuwa hamidun fi zatihi. Hamid ini adalah man thabatat lahu sifatul hamdi minal ghairi wa illam yasdur hamdun minal ghairi. Hamid ini adalah zat yang sabit pujian kepadanya daripada selainnya, walaupun tidak keluar pujian daripada selainnya, kerana dia adalah hamidun fi zati. Kalau kita nak ringkaskan apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, hamid ini adalah apa? Sesuatu zat yang hamidun fi dhatihi. Hamidun fi dhatihi. Sesuatu yang apa? Dia adalah terpuji pada dirinya sendiri. Hamidun fi dhatihi. Dia beza dengan kita. Kita ini akan dipuji kalau ada sesuatu yang memuji. Kita ini akan dipanggil Mahmud kalau di sana ada Hamid. Kita akan dipanggil Muhsin kalau keluar daripada kita perbuatan ihsan. Kita belajar dalam Al-Aqidah Tahawiyah. Ingat balik dalam Aqidah Tahawiyah, Allah Ta'ala bersifat dengan Khaliq qabla wujudil makhluk, bersifat dengan Rabb qabla wujudil marbub, bersifat dengan Razzaq qabla wujudil marzuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan apa-apa sifat bukanlah kasbi. Sifat Allah Ta'ala ini bukan kasbi, tetapi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zati. Itu yang ingin disampaikan. Allah ini terpuji kerana ada yang memujinya, tetapi dia adalah zat yang terpuji walaupun tidak ada yang memujinya. Maksudnya huwa hamidun qabla wujudil hamidin. Dialah Allah yang sifatnya terpuji sebelum ada wujud sesiapa yang memujinya. Ini perkara akidah. Seperti mana zat Allah Ta'ala baharu, seperti mana zat Allah Ta'ala qadim, maka sifat Allah juga adalah qadim. Maka ulama akidah mengatakan, kalaulah Allah bersifat dengan Razzaq setelah adanya makhluk yang marzuk, maka sebelum adanya makhluk yang marzuk itu, maka Allah tidak bersifat dengan Khaliq, dengan Razzaq. Allah bersifat dengan Khaliq sebelum adanya makhluk. Kalaulah dia memperolehi sifat Khaliq selepas adanya makhluk, maka sifat Khaliq ini sifat yang baharu, sifat Razzaq sifat yang baharu, sifat Hamid sifat yang baharu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya adalah qadim, sifatnya juga adalah apa? Qadim. Sifat adalah qadim. Dan itulah yang membezakan ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Walaupun dua-dua dipanggil berilmu, tetapi ilmu Allah adalah qadim. Apa maksud ilmu qadim? La yasbiquhul adamu. Ilmu Allah tidak didahului oleh tiada. Ilmu makhluk didahului oleh tiada kasbi.
Dia adalah kasbi. Dan ilmu Allah Ta'ala tidak perlu kepada yang memberinya. Ilmu makhluk perlu kepada yang memberitahunya. Maka ini yang ingin disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahawasanya hamid ini dengan makna sesuatu zat yang sabit padanya sifat pujian, walaupun tiada sesiapa yang memujinya, kerana sifat pujian yang ada pada dirinya itu adalah sifat zat. Jadi hamid itu dia termasuk dalam sifat musyabbahah. Dan kita belajar bahawasanya sifat musyabbahah ini adalah sifat yang mana apabila sifat itu adalah sifat yang tersendiri pada zat itu sendiri. Ila siratil aziz. Kita nak tarik balik perhatian kepada matan Jalalain. I'rabnya adalah badal. Maknanya apa? Maknanya, apakah yang dimaksudkan dengan nur? Nur itu maksudnya siratil azizil hamid. Nampak? Maksudnya apa? Maksudnya siratil azizil hamid ni, jalan yang maha perkasa, yang maha terpuji ini, jalannya itu telah disifatkan dengan cahaya. Mungkin orang akan kata, kalaulah begitu, maka tak perlulah kepada mubdal minhu. Tak perlu kepada mubdal minhu. Terus sahaja ayatnya, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila sirati. Terus saja, litukhrijan nasa minadh dhulumati ila siratil azizil hamid. Begitu sahaja. Jadi kita kena faham bahawasanya kalau dalam Al-Quran dibawa sesuatu ayat dengan bentuk sesuatu bentuk, kita tak boleh kata kalau tak ada ini pun tak apa. Tak ada. Dalam balaghah ada satu istilah yang disebut sebagai hashwun. Hashwun ni maksudnya perkataan tak ada faedah. Perkataan tak ada faedah. Sebab itu sebahagian ulama tidak mahu ketika nak i'rab Quran, tidak mahu guna perkataan huruf zaidah. Tidak mahu menggunakan perkataan huruf zaidah. Kerana perkataan huruf zaidah seolah-olah menggambarkan ada huruf-huruf dalam Al-Quran yang dia ini zaidah. Tak perlu. Contohnya kita i'rab laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Jadi kaf itu dikata kaf zaidah. Kaf itu dipanggil kaf zaidah. Tak diperlukan. Jadi kalau ada dalam kitab tafsir mentafsirkan ataupun mengi'rab dengan zaidah, itu hanya zaidah menurut istilah nahu. Zaidah menurut istilah nahu ni maknanya kalam itu, i'rab itu akan sempurna walaupun huruf tu tak ada. Tetapi di sisi ulama balaghah tidak ada zaidah. Kalau sesuatu itu memang tak guna, maka dia akan cacatkan kalam. Dipanggil hashwun. Di dalam Al-Quran tidak ada hashwun. Tidak ada hashwun. Apa maksud tidak ada hashwun? Tidak ada satu perkataan, tidak ada satu ayat, tidak ada satu huruf pun yang dimasukkan tanpa ada makna. Tak ada. Tidak ada. Jadi kalau kita i'rab, kita kata huruf zaidah, boleh guna perkataan itu berdasarkan murad ulama nahu, iaitu min haisul lafaz. Daripada segi lafaz, kalau tak ada pun, maka kalimah itu ataupun ayat itu dia akan mustaqim. Tetapi daripada segi balaghah, kita belajar daripada segi balaghah, kita belajar bahawasanya huruf zaidah ini faedahnya taukid. Huruf zaidah adalah apa? Faedahnya taukid.
Taukid. Tak sama tu ayat. Laisa kamislihi syai'. Laisa misluhu syai'. Tak sama. Laisa kamislihi syai' dengan laisa mislahu syai' ini tak sama. Maka huruf zaidah adalah huruf yang memberi makna yang tinggi dalam balaghah. Saya tak boleh cakap perlahan. Cakap perlahan lagi sakit. Kita cakap kuat. Okey. Jadi apakah faedah? Tengok. Apakah faedah didatangkan dalam bentuk badal? Kenapa tak didatangkan dalam bentuk direct? Dalam bentuk terus? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk terus. Tak sama. Ini dinyatakan oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Abdul Qahir Al-Jurjani ketika membahaskan kitab Dalailul I'jaz. Jadi dalam kitab Dalailul I'jaz, beliau mengkritik golongan yang mengatakan i'jaz Al-Quran hanya ada pada kalimah-kalimah sahaja. Tidak. I'jaz Al-Quran bukan hanya ada pada kalimah yang dipilih, tetapi pada nazam, pada susunan. Kita tak boleh kata, contohnya, ayat dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kata, iyyaka na'budu dengan dengan na'buduka maknanya sama, tak sama. Tak sama. Makna yang ingin disampaikan daripada iyyaka na'budu tak boleh disampaikan oleh perkataan na'buduka. Tak boleh disampaikan. Apa-apa jumlah, apa-apa mufrad yang ditakdimkan daripada tempat asalnya di dalam Al-Quran, setiap takdim itu ada faedah balaghah. Sebab itu kena belajar balaghah, baru kita zauq baca Quran. Barulah kita rasa sedap, kita rasa mendalam. Jadi litukhrijan nasa minaz zulumati ila nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Faedahnya, kalau ayat ini hanya terus diterangkan litukhrijan nasa minaz zulumati ila siratil azizil hamid, maka hilanglah maklumat yang ingin disampaikan bahawasanya ibarat jalan Allah ini ibaratnya adalah cahaya. Semalam kan kita ada sebut, berkaitan dengan tamsil, menerangkan sesuatu yang abstrak dalam bentuk konkret. Sebenarnya faedah kepada mukhatab lebih memberi kesan berbanding kalau kita terangkan secara direct. Jadi kalaulah ayat ini terus sahaja diterangkan ila siratil azizil hamid misalnya, maka akan hilanglah faedah yang dinyatakan tadi. Dan dia akan hilang muqabalah minaz zulumat ila nur. Jadi zulumat dipanggil kaedahnya tu'raful asya'u bi'adadadiha. Jadi bila ada sebut zulumat dan kita sebut pula selepas itu cahaya, baru dia punya makna tu naik. Baru maknanya naik daripada kegelapan kepada cahaya, nampak? Baru dia ada muqabalah. Syah Waliullah Dahlawi menyebut antara uslub Al-Quran adalah apabila disebut golongan-golongan buruk, misalnya akan disusuli sebut golongan yang baik. Ataupun bila disebut golongan yang baik, disusuli sebut golongan buruk. Muqabalah macam tu dibawa. Jinas seperti itu dibawa. Bila disebut sifat-sifat dikeji, akan disebut sifat-sifat terpuji. Bila disebut perbuatan yang bawa kepada syurga, akan bawa perbuatan kepada neraka. Maka tanpa membuat seperti ini, maka akan hilanglah muqabalah itu.
makna tu tak naik. Maka litukhrijan nasa minaz zulumat ilan nur. Nampak? Ilan nur. Barulah dia, bila dua benda tu diletakkan kat depan, barulah nampak buruknya gelap. Buruknya busuk tak akan zahir kalau tak ada bau wangi. Manisnya manis tak akan zahir kalau tak ada benda pahit. Begitu juga ketika penyampaian, kita akan sebut dua belah pihak. Dua-dua sebut. Bila disebut dua-dua, maka dia akan tonjolkan. Kalau buruk tu, dia akan nampak buruk tu sebab bila dibandingkan dengan baik. Baik tu akan nampak naik dia punya makna baik itu bila dibandingkan dengan buruk. Nampak tak? Itu balaghahnya. Okey, mungkin akan berkata, tak apalah kalau macam tu. Bagaimana pula kalau ayatnya litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim titik. Tak perlu dibawa badal. Tak perlu nak dibawa apa? Badal. Ila siratil azizil hamid. Tak perlu. Dalam uslub balaghah dan penuh dengan balaghah. Bahkan ini adalah uslub untuk naikkan percakapan. Dipanggil apa? Tadarruj. Tarakki. Dia cara penyampaian yang bagus ni, mula-mula kita simpan dulu. Kita datangkan hin dulu. Bila hin itu didatang, hin itu maksudnya isyarat. Bila isyarat didatangkan, maka pendengar akan ada rasa syauq. Maka selepas syauq sudah dipugar dalam hati, kemudian maklumat disampaikan lepas syauq itu datang. Maka jiwa akan rasa sedap. Maksudnya apa? Maksudnya jiwa akan tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan cahaya tadi? Cahaya tu apa maksudnya? Nampak tak? Itu yang dipanggil cara kita nak sampaikan percakapan kepada manusia. Kita datangkan isyarat dulu. Kita akan sebut kemudian, tapi datangkan dulu isyarat supaya datang rasa syauq. Bila datang rasa syauq, dilontarkan, dimuntahkan, dihadiahkan, disuarakan dengan maklumat, kita rasa itu dipanggil uslub. Dipanggil tarakki, tadarruj. Ila minaz zulumati ila nur. Nur tu apa? Nak tahu ni. Nak tahu apa yang kata cahaya tu. Maka diberitahu ila siratil azizil hamid. Ila siratil azizil hamid. Nampak? Maka nampak dia punya rasa syauq dia. Sebenarnya, kalau saya nak bagi contoh yang sama, dekat dengan hati kita, surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina. Cuba tengok. Apakah yang di-i'rabkan? Atau bayan ataupun badal? Atau bayan ataupun badal? Ila ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka jiwa akan tanya, jalan yang lurus tu jalan apa? Nak tahu ni. Jalan orang-orang yang sekian. Nampak? Kalau ayatnya ihdinas siratal ladzina an'am, dia tak sama dia punya waqa'. Dia punya hantaran ke dalam hati tak sama dengan kalau diterangkan dulu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dia punya faedah dia. Maka biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Daripada dua perkataan ini, kita dapat faham apa dia? Kita dapat faham bahawasanya
agama ini satu, dia adalah cahaya. Yang dibawa oleh Nabi ni, pertama dia benda cahaya. Bila benda cahaya, maka dia akan memberi kepada kita perbezaan antara hak dan batil, mudarat dan manfaat. Dan yang kedua, agama ini disifatkan sebagai sirat. Wa anna hadha sirati mustaqiman ihdinas sirat qul hadhihi sabili. Sama ada digunakan perkataan sirat ataupun digunakan perkataan sabil. Maka agama ini adalah jalan. Bila sebut jalan, jalan ni apa dia jalan? Jalan ni bukan maksud jalan ni wasilah. Dia ada tempat tujuannya. Maka agama ini dia akan bawa kita kepada Allah, kepada redha Allah. Dia akan bawa kita kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia akan bawa kepada Allah. Itu sebenarnya ghayah yang paling ghayah. Maka agama disifatkan sebagai jalan. Dalam ayat yang lain, agama ini disifatkan sebagai jalan yang lurus. Nampak? Jalan yang ada cahaya. Jalan tu pula lurus. Ada dua jalan. Satu jalan dia kena kona, pening. Dan bila jalan tu bengkok-bengkok, dia lagi lambat sampai daripada jalan yang lurus. Betul tak? Sebenarnya, contohnya kan jalan macam ni. Kalau dia terus pintas, kan dia lagi dekat. Berbanding kalau dia berbelit-belit. Maka agama ini jalannya adalah lurus. Adapun selain daripada agama, jalan yang berbelit-belit, lurus. Jalan lurus, bercahaya. Maka bila sebut jalan, bila kita sebut jalan, maka kena ada yang pandu kita berjalan di atas jalan tersebut. Yang pandu kita adalah Nabi. Yang pandu kita adalah Al-Quran. Bukan jalan, ada jalan tak reti nak berjalan atas jalan tu tak guna juga. Sebab itu, tahu jalan tapi tak tahu nak berjalan atas jalan pun tak guna. Sebab itu, kita perlukan Nabi. Kita tidak memadai hanya ada agama, tetapi tak hanya ada kitab, tapi tak ada yang memandu bagaimana nak guna kitab itu. Yang memandu kita menggunakan kitab itu adalah Nabi dan juga para ulama. Yang memandu kita adalah Nabi dan juga para ulama. Dan akhir sekali sebagai penutup, jalan ini telah disifatkan sebagai jalan zat yang maha perkasa dan jalan apa? Jalan zat yang maha terpuji. Maka jalan agama ini adalah jalan Allah. Tetapi, ini tak sempat kita nak terangkan. Tapi satu poin saya nak sebut. Ini diberi tambih oleh Syah Waliullah Dahlawi. Cuba perhatikan dalam ayat Al-Quran. Setiap sifat-sifat yang dibawa di hujung ayat. Ataupun di dalam ayat. Sifat-sifat Allah yang dibawa di hujung ayat itu, semua sifat-sifat itu ada munasabah. Contohnya kan, kenapa dalam ayat ini tidak dibawa Siratil Rahmanir Rahim misalnya, ataupun Siratil Ghani ke As-Sattar. Setiap nama-nama Allah yang diletak di hujung-hujung ayat, dia ada munasabah. Dan munasabah itu perlu dikeluarkan, diterjemahkan oleh mufassir. Jadi apa uniknya dibawa sifat Aziz dan juga sifat Hamid untuk dijadikan mudhaf kepada sifat Siratil Azizil Hamid. Nak bagi tahu jalan ini adalah jalan Allah, betul. Allah yang sifatnya maha perkasa, Allah yang sifatnya maha terpuji. Apakah maksud Aziz? Maksud Aziz ni Qadir, yang berkuasa. Yang berkuasa. Apakah maksud yang terpuji? Ditafsirkan dengan Ar-Razi tadi. Al-Hamid ini
Dia punya syarat dia mesti Al-Alim dan juga Al-Ghani. Yang maha mengetahui, yang maha kaya. Dia tahu segalanya dan dia tak bergantung kepada selainnya. Maka memberi isyarat bahawasanya oleh kerana jalan ini milik yang perkasa. Yang apa ayat dia? In yansurkumullah. Ayat ini ada kaitan dengan perkataan Aziz. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Kalau kamu ambil jalan yang perkasa itu, maka kamu tak akan hina. Ni jalan siapa punya? Jalan Allah. Allah yang macam mana? Yang sifat dia aziz. Aziz tu maksud apa? Yang menang tak akan ditewaskan. Maknanya apa? Kalau kamu ambil jalan ini, kamu bersama yang menang yang tak akan ditewaskan. Maka adakah kamu akan ditewaskan? Kamu akan bersama dengan in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau kamu ambil jalan ini, kamu bersama yang menang tak akan ditewaskan. Maka kamu akan bersama dengan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah wa la yansurannallahu man yansuruh. Nak dapat bantuan Allah, kena bantu Allah. Wa la yansurannallahu man yansuruh. Bila Allah bantu, in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Apa maksud bantu Allah? Bantu agama Allah. 3 ayat ni ada kesinambungan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa la yansurannallahu man yansuruh. Dan akhir sekali natijahnya in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Maka siapa yang lalu jalan ini, dia melalui jalan aziz, dia tak akan kalah. Yang kedua, jalan ini adalah jalan hamid. Maka sesiapa yang berada di atas jalan yang terpuji. Apa maksud yang terpuji? Alim, mengetahui segala-galanya. Al-Ghani, yang tidak perlu kepada selain daripadanya. Maka kata pengarang Hasyiah Kamalain ini, dalam Hasyiah Kamalain mengatakan apa? Mengatakan siapa yang berada di jalan Allah, maka Allah yang sifatnya tak perlu kepada sesiapa, sifatnya yang maha mengetahui, la yukhayyibu sa'ilah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghampakan orang yang meminta kepadanya. Dan poin yang terakhir saya nak sebut, apa beza siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim dengan siratal azizil hamid? Kalau siratal ladzina an'amta alaihim adalah idafat, dia adalah idafat. Idafat siratal lazini, dia adalah idafat jalan kepada yang berjalan di atasnya. Siapa yang berjalan atas jalan itu? Allazina an'amta alaihim. Maksudnya jalan diidafatkan kepada yang berjalan di atasnya. Perkataan sirat itu. Dalam ayat ini, siratil azizil hamid, jalan, perkataan sirat diidafatkan kepada pemilik jalan itu. Idafat. Pemilik jalan ini adalah Al-Azizil Hamid. Yang berjalan di atas jalan ini adalah Allazina an'amta alaihim. Maka hebat orang yang mana berjalan di atas jalan yang pemiliknya Al-Azizil Hamid, dan yang melaluinya Allazina an'amta alaihim. Allazina an'amta alaihim yang dirujuk dalam ayat yang lain, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Siapa dia tu an'amallahu alaihim minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Maka daripada situ barulah kita nampak bagaimana naik makna itu. Jalan ini jalan yang cahaya, jalan yang lurus, jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Pemilik jalan itu adalah Al-Azizil Hamid. Selepas semua ini, adakah orang yang melalui jalan ini akan kalah, akan hina? Tidak akan hina. Buat selama-lamanya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kita tutup pengajian kita dengan pembacaan kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, تنزه عن قول وفعل ونية
bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa 'irati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahil 'alayya hifdhahu thumma darsahu بجاه النبي والآل والصحابة آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jadi kita ambil peluang ni waktu dekat maghrib hari Jumaat ini, kita doa, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah, dosa para guru, para masyayikh, ya Allah, nenek moyang kami beragama Islam, ya Allah. Jadikanlah kami ahli Al-Quran, ya Allah. Jadikan kami pencinta Al-Quran, ya Allah. Zuriat keturunan kami orang yang berkhidmat kepada Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran teman kami siang dan malam, teman kami dalam kubur, ya Allah. Lancarkan Al-Quran di atas lidah kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyeri hati kami, ya Allah. Ya Allah, hidup dan mati kami dengan Al-Quran, ya Allah. Berilah rezeki pada kami dengan perantaraan Al-Quran, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin.